Assalamualaikum adik-adik. Untuk subjek Bahasa Melayu tahun 1 pada kali ini, kita akan mempelajari satu tajuk baru dalam unit 5 iaitu Tolong Menolong. Adik-adik akan membaca dan memahami frasa. Membaca dan memahami frasa. Apa itu frasa? Frasa sebenarnya terdiri daripada dua atau lebih perkataan. Sebagai contoh, dalam gambar ni ada perkataan, ada frasa dan ada ayat. Untuk perkataan ialah kek. Kek ialah perkataan. Manakala frasa pula ialah kek keju. Terdiri daripada dua perkataan. Kalau ada dua perkataan, kita panggil dia frasa. Kalau ada 3 perkataan, kita panggil dia sebagai frasa. Tetapi, kalau ada huruf besar dan ada titik, kita panggil dia sebagai ayat. Okey, contohnya ibu beli kek keju. Ini kita kategorikan dia sebagai ayat. Contoh yang cikgu berikan ini. Baik, gambar yang pertama ini ialah gambar bakul. Okey, bakul cikgu tambahkan dengan gambar sampah. Jadi, frasanya apa? Frasanya akan jadi bakul sampah. Baik, kita tengok pula contoh yang kedua. Gambar apa ni? Apa yang murid ni sedang buat ni? Baik, ini ialah gambar melompat. Okey, cikgu nak tambahkan dengan gambar ini. Gambar apa ini? Inilah gambar tali. Jadi melompat, kita tambahkan dengan tali. Jadi apa? Jadi jawapannya ialah melompat tali. Baik, itulah dia contoh-contoh frasa. Kita akan menggunakan buku teks Bahasa Melayu ini. Mari kita baca cerita di muka surat 28. Baik, kita akan baca bersama-sama cikgu. Adik-adik ikut di rumah masing-masing. Ada 3 sekawan, iaitu sang ular, sang tikus dan sang burung. Mereka selalu tolong-menolong antara satu sama lain. Baik, kita ulang. Ada 3 sekawan, iaitu sang ular, sang tikus dan sang burung. Mereka selalu tolong-menolong antara satu sama lain. Seterusnya, perenggan kedua. Perhatikan gambar yang diberi dan bersedia untuk membaca bersama-sama cikgu. Pada suatu hari, 3 sekawan itu bermain di dalam hutan. Malangnya, mereka terkena jerat. Mereka cuba membebaskan diri. Kita ulang. Pada suatu hari, 3 sekawan itu bermain di dalam hutan. Malangnya, mereka terkena jerat. Mereka cuba membebaskan diri. Seterusnya, perenggan ketiga. Perhatikan gambar yang diberikan dan sedia untuk baca bersama-sama cikgu. Sang tikus menggigit jaring dengan giginya. Suara merdu sang burung memanggil kawan-kawan mereka di dalam hutan. Kita ulang ya. Sang tikus menggigit jaring dengan giginya. Suara merdu sang burung memanggil kawan-kawan mereka di dalam hutan. Dan
perenggan yang terakhir, perenggan keempat. Sedia untuk baca bersama-sama cikgu dan perhatikan gambar yang diberikan. Tidak lama kemudian, kawan-kawan mereka pun datang membantu. Akhirnya, mereka bebas. Kita ulang. Tidak lama kemudian, kawan-kawan mereka pun datang membantu. Akhirnya, mereka bebas. Kita akan menyebut dan mengeja frasa yang berwarna biru dalam cerita ini. Frasa yang pertama ialah tiga sekawan. T-I-T-G-A tiga. S-I se. K-A W-A-N sekawan. Tiga sekawan. Frasa yang kedua ialah terkena jerat. T-E-R ter. K-E ke. N-A terkena. J-E je. R-A tirat. Jerat. Terkena jerat. Frasa yang ketiga ialah menggigit jaring. M-E-N-G meng. G-I-G. G-I tigit. Menggigit. J-A ja. R-I-N-G ring. Jaring. Menggigit jaring. Dan frasa yang keempat ialah kawan-kawan. K-A-K W-A-N kawan. K-A-K W-A-N kawan. Kawan-kawan. Murid-murid boleh ulang semula menyebut dan mengeja keempat-empat frasa ini sehingga lancar. Baiklah, sekarang semua sama-sama buka buku teks muka surat 29. Okey, tajuk kita ialah jiran yang baik. Okey, cikgu nak semua sekali sama-sama dengar bacaan cikgu. Keluarga Aileen dan keluarga Prema berjiran. Mereka selalu bantu-membantu. Sebelum pulang ke kampung, Ibu Aileen akan menyerahkan kunci rumah mereka kepada keluarga Prema. Keluarga Prema akan membantu mereka. Baik, apakah frasa yang sesuai berdasarkan gambar-gambar yang ada di muka surat 29? Kita lihat gambar pertama. Itu ialah serah kunci. Gambar kedua, apa yang Prema buat tu? Itu ialah mengangkat surat khabar. Kalau dulu-dulu kan surat khabar ni akan hantar di rumah. Jadi kalau kita tak ambil surat khabar tu akan basah. Jadi Prema ambil, tolong simpankan. Seterusnya, gambar ketiga pula ialah mengangkat kain jemuran. Gambar yang keempat, yang ini senang. Apa ni? Ini ialah menyiram pokok. Dan gambar yang terakhir tu, apa yang Ibu Prema buat, itu ialah menutup suis. Tibalah masa untuk kita buat latihan. Baik, sekarang semua sekali bersedia dan ambil buku aktiviti bahasa Melayu. Baik, yang pertama,
Buka buku aktiviti Bahasa Melayu, muka surat 30. Okey, kita baca sama-sama arahannya. Baca dan fahami frasa. Kemudian, tulis frasa berdasarkan gambar. Jadi, frasa tu ialah yang warna hitam-hitam tu. Okey, kamu pilih mana satu yang sesuai dan kamu tuliskan cantik-cantik di dalam kotak-kotak di bawah gambar. Jadi yang ini cikgu nak kamu warnakan cantik-cantik ya. Sebab kalau kamu selalu mewarna cantik, nanti tulisan pun akan jadi cantik. Baik, seterusnya kita cuba lihat muka surat 31. Okey, dengar cikgu bacakan arahannya. Baca dan fahami frasa. Kemudian lengkapkan dialog. Ini ialah dialog di antara penyapu, sabit dan juga tong sampah. Jadi di sini cikgu nak kamu baca, kamu fahamkan maksud-maksud frasa itu dan kemudian kamu lengkapkan dialog ataupun perbualan itu. Baik, sekarang kita pergi pula buku aktiviti Bahasa Melayu muka surat 32. Okey, yang ini lagi senang. Padankan frasa dengan gambar. Jadi cikgu nak kamu baca frasa-frasa tersebut, kemudian kamu fahamkan. Okey, kemudian guna pembaris, padankan dengan gambar yang sesuai. Baik, yang ini pun sama. Cikgu nak kamu warnakan cantik-cantik ya. Seterusnya, buka buku aktiviti muka surat 33. Ini gambar di padang sekolah. Baik, arahannya bina dan tulis frasa berdasarkan gambar. Baik, yang ini pun sama. Cikgu nak kamu gunakan pembaris. Kamu padankan dia untuk menjadi frasa yang betul. Okey, sebagai contoh yang nombor 1 tu, kita gabungkan frasa, jadikan frasa angkat kerusi dan kamu tulis semula, angkat kerusi. Selepas itu yang terakhir, jangan lupa warnakan. Okay, saya percaya awak semua sudah ada buku aktiviti di hadapan awak. Dan sekarang mari kita baca petikan ini bersama-sama. Baca dan fahami frasa, kemudian tulis frasa berdasarkan gambar. Seekor singa sedang tidur lena di dalam hutan. Seekor tikus kecil secara tidak sengaja terpijak ekor sang singa itu. Sang singa terjaga lalu menangkap sang tikus. "Tolong lepaskan saya. Saya akan menolong kamu suatu hari nanti kalau kamu lepaskan saya," kata sang tikus ketakutan. Sang singa pun melepaskannya. Pada suatu hari, sang singa terkena jerat si pemburu. Ia mengaum meminta tolong. Sang tikus terdengar jeritan itu. Ia pun segera mendapatkan sang singa. Sang tikus menggigit jerat itu sedikit demi sedikit. Akhirnya, sang singa pun bebas. "Terima kasih kerana menolong saya," kata sang singa kepada sang tikus. Baiklah murid-murid, kisah ini menceritakan tentang seekor singa dan seekor tikus, yang mana
seekor singa ini telah pun membantu sang tikus dan kemudian sang tikus membalas kebaikan sang singa dengan cara menolong sang singa membebaskan diri daripada terkena jerat. Okey, baiklah. Saya percaya awak semua sudah faham cerita ni kerana ceritanya sangat senang. Okey, menceritakan tentang seekor singa yang sedang tidur lena di dalam hutan. Kemudian muncul seekor tikus secara tak sengaja terpijak ekor singa itu. Lalu sang singa yang terkejut terus menangkap sang tikus. Okey, sang tikus pun berkata, tolong, lepaskan saya. Saya akan tolong kamu satu hari nanti kalau kamu lepaskan saya. Okey, sang singa pun lepaskan sang tikus. Selang beberapa hari, tiba-tiba sang singa terkena jerat si pemburu. Lalu sang singa pun mengaum-ngaum meminta tolong. Sang tikus ni terdengar jeritan tu. Dan dia pun tengok, oh, ni singa yang tolong saya hari tu. Sekarang saya kena tolong singa ini. Okey, jadi sang tikus pun tolong singa tu dengan cara menggigit jerat itu sedikit demi sedikit sehingga sang singa bebas daripada jerat pemburu. Okey. Moralnya di sini, apa yang pengajaran yang kamu kena ambil daripada cerita ni ialah apabila orang melakukan kebaikan kepada awak, awak juga perlulah membalasnya dengan kebaikan juga. Okey, contoh, kalau orang bagi pinjam pensel ke awak hari ni, esok lusa kalau orang tu tak bawa pensel, awak pun perlulah bagi pinjam pensel kepada dia. Itu contoh. Sekarang musim COVID, tak boleh pinjam-pinjam barang. Okey. Baik. Kita teruskan. Okey, kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan mengenal frasa yang terdapat dalam petikan. Kalau darjah 1 senang sahaja. Yang telah dihitamkan, perkataan yang telah dihitamkan ini adalah frasa. Apa tu frasa, Cikgu Yana? Dulu kita dah belajar. Frasa ialah gabungan 2 atau 3 perkataan yang membentuk perkataan yang bermakna. Contoh kat sini, perkataan tidur gabung dengan perkataan lena, dia menjadi perkataan tidur lena. Okey, jom kita gariskan frasa yang ada dalam petikan. Tidur lena. Okey, frasa yang kedua, terpijak ekor. Suatu hari nanti, sang tikus ketakutan, terkena jerat, terdengar jeritan, menggigit jerat, menolong saya. Okey, ada berapa frasa ni? 8 rasanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 frasa yang telah digariskan dalam petikan ini. Apa tugas kamu? Okey, murid-murid yang bijak bestari semua ni, tugas kamu ialah menulis frasa berdasarkan gambar. Kamu kena lihat gambar yang ada di bahagian bawah buku kamu tu. Okey, cikgu dah pun pindahkan gambar tu ke sebelah sini. Okey, ada gambar. Berapa gambar? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar. Mula-mula sekali perhatikan gambar tersebut. Kita tengok gambar yang pertama. Apa yang singa ni sedang buat? Oh, sedang lena tidur bermimpi-mimpi lagi ni. Okey, sang singa ni sedang tidur lena. Okey, tengok gambar yang kedua. Datang seekor tikus yang secara tak sengaja terpijak ekor sang singa. Okey, gambar yang ketiga. Mana mouse ni? Okey, gambar yang ketiga. Sang singa pun terkejut lalu dia menangkap sang tikus. Tengok gambar ni, sang tikus dah menggeletar ketakutan dah ni. Sang tikus dah ketakutan. Okey, kemudian gambar yang keempat. Sang tikus sedang menggigit jerat yang telah merangkap sang singa. Okey, baik. Sekarang mari kita kenal pasti frasa yang sesuai dengan gambar. Okey. Caranya, awak perlu gariskan frasa yang cikgu sebut ni. Okey. Tidur lena. Tidur lena. Garis perkataan tidur lena. Tulis dalam kotak kosong ni. Tengok. Tulis macam tu. Tidur lena. Sang singa sedang tidur lena di dalam hutan. Okey. Salin frasa sahaja iaitu frasa tidur lena. Okey, gambar yang kedua, frasa seterusnya ialah terpijak ekor. Garis dahulu.
terpijak ekor. Garis guna pensel warna merah boleh, guna pensel pun boleh, tak ada masalah. Okey, kemudian tulis terpijak ekor. Boleh boleh ikut. Mesti boleh ikut, semua ni dah pandai ni, dah boleh berdikari, dah boleh cuba buat sendiri. Kalau kat sekolah takut-takut lagi nak cuba kan. Tapi saya pasti di rumah ibu bapa pun tolong guide anak-anak yang ada di sebelah. Okey, baik. Seterusnya, sang tikus ketakutan. Okey, tulis sang tikus ketakutan. Gambar yang ketiga. Okey, garis, jangan lupa garis dan tulis kemas-kemas, semak ejaan. Jangan salah eja, kalau salah sila padam. Okey, seterusnya. Apa gambar yang terakhir tu? Menggigit jerat. Tulis menggigit jerat. Okey, pandai. Sekarang ni kita dah garis dan kita pun dah tulis. Maka selesai muka surat 30. Betul tak awak salin? Kalau betul, tepuk tangan. Kalau salah ataupun tak siap lagi, tak apa. Cuba buat perlahan-lahan sehingga selesai. Okey, baik. Seterusnya kita teruskan pembelajaran. Rujuk buku aktiviti Bahasa Melayu. Masih lagi jilid 1 pada muka surat 31. Muka surat sebelah ni muka surat 31. Tengok gambar. Cari gambar ni. Ada murid dia tak kenal nombor, tapi bila tengok gambar dia tahu. Okey, ni muka suratnya. Okey, baik. Okey, jom kita teruskan. Baca dan fahami frasa. Kemudian lengkapkan dialog. Cikgu dah keluarkan frasa ni. Jom kita sebut sama-sama. Saling menolong, menjadi ringan, badan saya. Kita semua berguna, menebas lalang. Okey, kita tengok gambar apa ni? Ini gambar penyapu. Kalau kat kampung kita panggil penyapu lidi. Kat bandar pun samalah, penyapu lidi, tapi dah jarang jumpa. Okey, baik, dengar. Saya penyapu. Gunakan saya untuk menyapu sampah. Kemudian, ni gambar apa ni? Apa kegunaannya ni? Okey, tengok, ini adalah sabit. Sabit. Gunakan saya pula untuk apa? Untuk saling menolong ke? Tak sesuai. Untuk menjadi ringan pun tak sesuai. Gunakan saya untuk badan saya. Lagi tak sesuai. Gunakan saya pula untuk kita semua berguna. Tak sesuai. Okey, ini sabit digunakan untuk menebas lalang. Jadi jawapannya, gunakan saya pula untuk menebas lalang. Okey, tulis. Kalau dah pilih jawapan tu, saya sarankan awak pangkahkan jawapan. Okey, tengok saya dah hilangkan. Dan salin di sini. Gunakan saya pula untuk menebas lalang. Okay, salin. Baik, seterusnya. Penyapu cakap lagi. Wah, nampaknya. Okey, tengok Tong Sampah kata, ya, kita ada tugas masing-masing. Kita perlu untuk membersihkan kawasan sekitar ini. Okey, penyapu cakap, wah, nampaknya. Tong Sampah pun bagi tahu, ya, kita ada tugas masing-masing. Kita perlu untuk membersihkan kawasan sekitar ini. Apa jawapannya? Apa jawapan penyapu tu? Okey, pandai. Wah, nampaknya kita semua berguna. Wah, nampaknya kita semua berguna. Ya, kita ada tugas masing-masing. Kita perlu saling menolong untuk membersihkan kawasan sekitar ini. Okey, salin. Bila saling menolong, maka makin mudahlah kerja membersihkan kawasan sekitar. Okey, baik. Dah salin semua. Okey, ibu bapa tolong pantau anak-anak di sebelah. Harap-harap dah salin. Okey, baik. Seterusnya, saya setuju kerja yang berat akan menjadi ringan jika kita tolong menolong. Okey, sabit cakap, saya setuju. Kerja yang berat akan menjadi ringan jika kita tolong menolong. Betul tu. Okey, dah. Siap. Cikgu, yang satu lagi ni nak letak mana? Tak payah letak mana-mana. Itu ada lebihan jawapan. Kalau tak sesuai, tak perlu guna. Okey, boleh? Baik. Seterusnya, latihan pengukuhan.
Cuba jawab latihan pada muka surat 33. Apa yang kamu kena buat ialah baca arahan. Okey. Bina dan tulis frasa berdasarkan gambar. Sukan tahunan Sekolah Kebangsaan Taman Muhibah telah tamat. Guru-guru, ibu bapa dan murid-murid membersihkan padang sekolah. Okey, ada perkataan. Dia cakap bina frasa kan? Itulah maksud saya tadi. Frasa ni gabungan perkataan. Angkat kerusi. Gabung perkataan angkat dan kerusi jadilah frasa angkat kerusi. Okey, baik, tengok yang kedua. Gambar yang kedua. Kita tengok gambar dulu. Tengok gambar dulu apa yang dibuat. Gambar kedua, orang ni angkat tangan. Jadi, kita sesuaikan. Lambai, tangan. Sesuaikan perkataan lambai dengan tangan. Okey. Tengok gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ni merujuk kepada pembesar suara. Okey, dah siap garis tulis. Lambai tangan. Nombor 3, pembesar suara. Okey, ini contoh sahaja. Nombor 4, nombor 5, nombor 6. Boleh cuba buat sendirilah. Awak dah hebat, awak dah pandai, dah boleh baca. Mesti tak sabar-sabar nak jawab soalan ni kan? Okey, baik. Cuba jawab sendiri. InsyaAllah. Saya pasti awak boleh jawab. Awak boleh buat dengan betul. Baca perkataan dan tulis dengan tulisan yang kemas. Okey, baiklah murid-murid, sekiranya ada masalah boleh tanya saya ataupun boleh rujuk kepada ibu bapa kamu atau guru-guru kamu semua ya. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Selamat sejahtera, stay safe, jaga diri. Bye.